Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kumpulan kami ingin membentangkan tentang isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Isu yang pertama ialah perubahan harga petroleum dan sumber alternatif. Apakah itu petroleum? Petroleum ialah komoditi yang sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia di serata dunia. Menurut Johnson dan Firm 2019, industri petroleum menghasilkan salah satu sisa berbahaya yang popular dikenali sebagai petroleum sludge. Ia juga dikenali sebagai industri minyak dan gas. Petroleum merupakan cecair gelap pekat yang dipercayai ditemui di kerak bumi, turut dikenali sebagai emas hitam. Hasil minyak dan gas digali di kawasan luar pesisir pantai. Lembangan hidrokarbon utama di Malaysia seperti Lembangan Melayu Basin, Lembangan Penyu, Lembangan Sabah dan Lembangan Sarawak. Komoditi petroleum pula dapat dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu barangan petroleum bertapis keluaran hiliran dan minyak mentah sebagai keluaran huluan. Industri petroleum dikelolakan atau diuruskan oleh Petronas. Ekonomi Malaysia bergantung kepada ekonomi global. Ekonomi terbuka Malaysia pula disokong oleh asas ekspor yang pelbagai dan mempunyai integrasi yang kukuh dan utuh. Seterusnya, apakah kegunaan petroleum? Petroleum digunakan sebagai sumber tenaga untuk kenderaan bergerak. Selain itu, petroleum juga untuk menggerakkan kenderaan, memanaskan bangunan dan menghasilkan tenaga elektrik. Energy Information Administration 2022. Petroleum digunakan dalam pelbagai industri seperti pembuatan pelarut, baja, sabun dan deterjen, pewangi dan sebagainya. Punca perubahan harga petroleum. Punca perubahan harga petroleum. Yang pertama, peningkatan inflasi global. Isu gangguan rantaian bekalan yang berterusan akibat ketegangan yang berlaku di antara negara Rusia dan Ukraine. Yang kedua, penurunan kadar mata wang Amerika Syarikat menyebabkan harga saham global jatuh dan melemahkan kadar mata wang Amerika Syarikat. Yang ketiga, konflik yang berlaku di negara pembekal minyak dunia. Situasi negara-negara pengeluar minyak terdapat kesan positif perubahan peningkatan harga petroleum. Yang pertama, pembangunan teknologi baru. Peningkatan harga petroleum dapat mendorong pembangunan teknologi baru dalam bidang energi alternatif seperti suria, angin dan hidro. Ini membantu mengurangkan penggunaan bahan api fosil, mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar dan menyokong pembangunan ekonomi yang lestari. Yang kedua, meningkatkan kesedaran pengguna. Peningkatan harga petroleum dapat mempengaruhi pengguna untuk beralih ke pengangkutan berkelajuan rendah, penggunaan kenderaan yang lebih berkongsi dan membantu menggalakkan gaya hidup yang lebih lestari dan bebas karbon. Ini akan membantu mengurangkan tekanan pada alam sekitar dan mempromosikan kesedaran alam sekitar. Yang ketiga, industri tenaga alternatif. Peningkatan harga petroleum dapat membantu mempromosikan industri tenaga alternatif dan mencipta peluang pekerjaan baru dalam sektor ini. Industri ini akan membantu mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar. Yang keempat, memacu inovasi dan pengembangan teknologi. Peningkatan harga petroleum dapat mendorong pengembangan teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan kecekapan penggunaan bahan api fosil. Ini termasuk pembangunan enjin lebih cekap dan sistem pengangkutan awam yang lebih pintar yang membantu mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan mempromosikan pengangkutan yang lebih lestari. Terdapat pula kesan negatif perubahan peningkatan harga petroleum. Yang pertama, inflasi. Peningkatan harga petroleum boleh menyebabkan inflasi di mana kos barang dan perkhidmatan meningkat
disebabkan oleh kenaikan kos pengangkutan dan pengeluaran. Ini akan mengurangkan daya beli dan kualiti hidup pengguna, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Kesan negatif yang kedua ialah kos pengangkutan. Peningkatan harga petroleum juga akan meningkatkan kos pengangkutan dan penghantaran barangan, mempengaruhi kos pengeluaran dan menjadikan produk lebih mahal. Ini boleh menyebabkan pengurangan permintaan dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Kesan yang ketiga, kesukaran keuangan. Peningkatan harga petroleum boleh menyebabkan kesukaran keuangan bagi syarikat dan individu yang bergantung pada bahan api fosil. Kos pengangkutan dan pengeluaran yang meningkat boleh mengurangkan keuntungan syarikat dan pendapatan individu yang boleh mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kesan negatif yang terakhir ialah dapat menjejaskan sektor pelancongan. Peningkatan harga petroleum juga boleh menjejaskan sektor pelancongan di mana kos perjalanan dan penginapan akan meningkat. Ini akan mempengaruhi permintaan untuk perjalanan dan menjejaskan pertumbuhan ekonomi dalam sektor pelancongan. Kesimpulannya, tenaga biojisim berpotensi untuk dipertingkatkan lagi penggunaannya dalam penghasilan tenaga elektrik ini. Tenaga solar lebih sesuai digunakan di bangunan serta perumahan yang mempunyai bumbung yang tinggi dan terdedah dengan cahaya matahari yang tinggi. Stesen kuasa solar pula sesuai digunakan secara hybrid bersama stesen jadualkuasa yang lain supaya lebih efisien dan ekonomi. Stesen jadualkuasa hidro juga boleh dipertingkatkan lagi pengeluarannya dengan kombinasi daripada stesen kuasa mini hidro. Okey, itu saja daripada saya untuk isu petroleum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Waizakuan bin Abdul Wahid. Sebelum itu, terima kasih kepada saudara Harid atas penerangan yang cukup baik dan jelas sebentar tadi. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini yang bertajuk Pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Baiklah, kita ke pengenalan. COVID-19 merupakan satu penularan berlaku pada tahun 2020 iaitu virus corona atau dikenali sebagai COVID-19. Kesan daripada pandemik ini telah menyebabkan terdapat negara yang terjerumus dalam kemelesetan ekonomi kecuali negara China dan juga negara Vietnam. Pandemik ini tidak mengambil masa yang lama bagi merencatkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara tersebut. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang amat besar dan signifikan kepada sebuah negara. Malaysia juga tidak terkecuali dalam krisis kemelesetan ekonomi ini. Coronavirus baru dikenal pasti pertama di Wuhan, Hubei, China pada awal bulan Januari 2020 kerana menyebabkan gugusan kes penyakit pernafasan akut, kini dirujuk sebagai penyakit coronavirus 2019, yang telah dikenal pasti pada bulan Disember 2019. Lebih daripada 100 negara dan wilayah terjejah dengan wabak besar di pusat China, Itali, Korea Selatan dan Iran. Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mencirikan coronavirus sebagai pandemik. Apakah itu pandemik? Pandemik yang berasal daripada bahasa Yunani. Pan iaitu semua, demos orang atau wabak besar ialah epidemik penyakit berjangkit yang merebak melalui populasi manusia merentasi kawasan yang luas. Ia bukan sahaja merangkumi sesebuah benua, malah boleh merebak ke seluruh dunia. Penyakit endemik meluas yang stabil dari segi berapa ramai orang jatuh sakit akibatnya bukanlah satu pandemik. Selain itu, pandemik selsema tidak termasuk selsema bermusim. Terdapat pandemik yang pernah melanda umat manusia sepanjang sejarah zaman disebabkan penyakit berjangkit besar seperti cacar dan penyakit batuk kering. Malah, ada yang memberi kesan sehingga hari ini. Sebagai contoh,
pandemik HIV tahun 1980-an serta pandemik coronavirus 2019 hingga 2020. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), pandemik bermula apabila 3 syarat telah dipenuhi, iaitu kemunculan penyakit baru dalam populasi. Syarat kedua iaitu ia menjangkiti manusia dan menyebabkan sakit yang serius, dan syarat terakhir iaitu ia merebak dengan mudah dalam kalangan manusia. Sesuatu penyakit atau keadaan bukanlah pandemik hanya kerana ia menular atau membunuh ramai manusia. Pandemik mestilah juga sesuatu yang berjangkit. Contohnya, barah bertanggungjawab bagi banyak kematian tetapi tidak dianggap pandemik kerana ia bukan penyakit berjangkit. Kita ke slide seterusnya. Apakah itu COVID-19? Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 telah menyerang manusia dalam pelbagai cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal atau kronik seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan ini. Simptom serius adalah seperti sukar bernafas atau nafas pendek, sakit dada atau terasa tertekan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah pernafasan manusia dan sentuhan. Apabila berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom, transmisi zarah akan mudah berlaku apabila mulut dan hidung mereka terdedah. Transmisi zarah juga akan mudah berlaku di kawasan sekeliling pesakit. Terdapat 5 faktor penubuhan pertumbuhan ekonomi negara. Antaranya ialah penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan jumlah ekspor minyak sawit, gangguan pengurangan dan permintaan barangan ekspor, pengurangan aktiviti kilang serta kutipan cukai. Kesan wabak COVID-19 ke pasaran saham global. Pasaran saham di seluruh dunia telah merundung sepanjang pandemik COVID-19 ini. Contohnya, syarikat perindustrian, pembekal alat elektronik dan lain-lain. Namun, syarikat teknologi perkhidmatan e-dagang telah menunjuk prestasi yang baik. Syarikat teknologi yang menyediakan perkhidmatan e-dagang telah menunjukkan prestasi baik semasa COVID-19. Hal ini demikian kerana keperluan untuk berbelanja secara dalam talian telah meningkat secara ketara ketika penutupan fizikal kedai-kedai dan sekatan pergerakan dilaksanakan untuk mengurangkan penularan virus. Syarikat e-dagang dapat memberikan platform untuk pembelian dan penjualan dalam talian. Hal ini telah membolehkan pengguna untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan tanpa perlu meninggalkan rumah mereka. Ini telah mengakibatkan pertumbuhan yang ketara dalam pendapatan dan penggunaan platform e-dagang serta peningkatan dalam inovasi teknologi untuk menyokong permintaan yang meningkat. Antara contoh platform e-dagang seperti Shopee, Lazada, Carousell dan lain-lain. Seterusnya, tahun 2020, pasaran saham telah menjunam secara drastik kerana akibat daripada penularan wabak COVID-19. Tahun 2020 hingga awal tahun 2021, pasaran saham juga telah mengalami lonjakan. Dan akhir sekali, pelabur pada ketika itu amatlah berwaspada dan melakukan analisis ketika sebelum untuk melabur. Laporan Bank Dunia. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan terbesar kepada usaha mengurangi kadar kemiskinan global sejak tahun 1990, memaksa kira-kira 70 juta orang ke dalam kancah kemiskinan tegar pada tahun 2020, manakala krisis di Ukraine amat dikhawatiri dan telah memburukkan lagi keadaan. Menurut laporan kemiskinan dan kemakmuran bersama, pendapatan median global merosot sebanyak 4% pada tahun 2020 dan penurunan pertama sejak pengukuran median pendapatannya bermula pada tahun 1990. Seterusnya, pada pertengahan September, Bank Dunia memberi amaran bahawa apabila bank pusat di seluruh dunia secara serentak menaikkan kadar faedah sebagai tindak balas kepada inflasi,
Dunia mungkin menunjuk ke arah kemelesetan global pada 2023 dengan ramalan pertumbuhan hanya 0.05%. Seterusnya kita ke prospek ekonomi negara. Pertama, ekonomi global. Semasa pandemik COVID-19, ekonomi global telah merosot sebanyak 3.1%, namun dijangka pulih pada tahun 2021 dan pertumbuhan sederhana pada tahun 2022. Langkah untuk memulihkan semula ekonomi dan meningkatkan prospek pemulihan ekonomi global dengan cara program vaksinasi dan rangsangan fiskal serta kewangan yang akomodatif. Seterusnya, ekonomi Malaysia. Ekonomi Malaysia merosot sebanyak 5.6% pada tahun 2020 jika dibandingkan pada tahun sebelumnya iaitu 4.4%. Menjelang separuh pertama 2021, ekonomi Malaysia telah merekodkan pertumbuhan sebanyak 7.1%. Keseluruhannya, ekonomi Malaysia mengalami perkembangan antara 3% hingga 4% pada tahun 2001 dan 5.5% hingga 6.5% pada tahun 2022. Akhir sekali, Bank Dunia meramalkan perubahan kepada negara Malaysia iaitu daripada ekonomi berpendapatan sederhana kepada tinggi dalam tempoh 5 tahun. Tahap daya saing Malaysia telah menyebabkan negara menduduki carta tempat ke-25 pada tahun 2021 selepas peningkatan 2 tempat daripada tahun 2020. Ini menunjukkan Malaysia berada di tempat ke-27 pada tahun 2020. Terdapat 6 kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara. Antaranya kesan yang pertama iaitu pengangguran dan kehilangan pekerjaan. Kesan kedua iaitu penurunan pelaburan asing. Kesan ketiga iaitu hutang negara bertambah. Kesan keempat iaitu penurunan penerimaan pelaburan pelancongan. Dan kesan yang terakhir iaitu kekurangan pelaburan dalam negara. Kesan yang pertama ialah pengangguran dan kehilangan pekerjaan. Semasa wabak COVID-19 melanda di dunia, berlakunya isu kehilangan pekerjaan. Ini juga termasuk dalam bidang pendidikan yang terjejas oleh penutupan sekolah dan juga universiti. Kaki tangan pentadbiran, guru dan pekerja lain menghadapi masalah pengangguran kerana mereka diberhentikan daripada pekerjaan mereka dan terdapat penurunan aktiviti pendidikan yang memberi kesan kepada pendapatan mereka. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan pendapatan dan kesukaran kewangan. Kehilangan pendapatan dan kesukaran kewangan telah memberi impak yang besar. Individu yang kehilangan pekerjaan telah mengalami tekanan kewangan kerana mereka kehilangan sumber pendapatan utama. Ini boleh menyebabkan kesukaran dalam memenuhi keperluan asas seperti bayaran sewa, pembayaran pinjaman dan pembelian makanan. Baiklah. Graf ini telah menunjukkan peningkatan kadar pengangguran dari tahun Januari 2019 sehingga Mac 2020. Seterusnya, kekurangan pelaburan dalam negara. Kurangnya pelaburan dalam negara semasa wabak COVID-19 adalah satu cabaran yang dihadapi ekonomi Malaysia. Fenomena ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Pertama sekali, ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh wabak COVID-19 telah menyebabkan pelabur menjadi berhati-hati. Penurunan pendapatan, pasaran kewangan yang tidak stabil dan ketidakpastian politik telah mengurangkan keyakinan dalam pelaburan jangka panjang. Kedua, penurunan permintaan dalam ekonomi domestik telah menyebabkan syarikat-syarikat kurang yakin untuk melabur dalam memperluaskan perniagaan mereka. Penurunan pengeluaran pengguna dan perniagaan akibat kawalan pergerakan dan penutupan perniagaan telah memberi impak kepada permintaan dalam sektor-sektor tertentu. Selain itu, penyusutan pendapatan korporat disebabkan oleh penurunan aktiviti ekonomi telah mengakibat syarikat-syarikat mengurangkan pelaburan dalam projek-projek baru atau pembangunan fasiliti yang sedia ada. Kesukaran dalam mendapatkan pembiayaan untuk pelaburan baru adalah satu lagi faktor yang menyumbang kepada kurangnya pelaburan dalam negara. Bank mungkin menjadi lebih
berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada syarikat-syarikat yang menghadapi risiko kewangan yang tinggi. Selain itu, kurangnya keyakinan pelabur asing juga memberi kesan terhadap pelaburan dalam negara. Penurunan aliran modal asing dapat menyebabkan pengurangan pelaburan dalam projek-projek besar seperti pembangunan infrastruktur. Seterusnya, penurunan pelaburan asing (FDI). Aliran modal dari luar negara yang menyebabkan penurunan kadar jumlah pelaburan baru atau menarik pelaburan yang sedia ada. Semasa wabak COVID-19 melanda di dunia, Malaysia telah mengalami penurunan FDI yang teruk kerana ketidakpastian ekonomi global sehingga banyak syarikat-syarikat daripada negara luar menukarkan pelaburan mereka ke negara lain yang dianggap lebih stabil. Seterusnya, penurunan penerimaan pelaburan asing. Sektor pelancongan di Malaysia juga mengalami penurunan pendapatan yang kritikal akibat daripada penutupan sempadan sekatan perjalanan dan penurunan jumlah pelancong asing yang masuk ke negara Malaysia. Hal ini memberi kesan kepada pendapatan negara dan peluang perniagaan dalam industri pelancongan. Antara faktor penurunan pelaburan pelancongan ialah pembatasan perjalanan antarabangsa, pandemik COVID-19, peningkatan kos operasi, ketidakpastian keselamatan dan kesihatan, dan penurunan permintaan pelancongan. Baiklah kita ke kesan terhadap ekonomi global. Kesan wabak COVID-19 terhadap ekonomi global. Situasi semasa dan cabaran yang dihadapi oleh semua negara menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 yang sedang berlaku ini merupakan sebuah krisis berskala global. Dalam penulisan ini, pendapat dan penulisan daripada ahli akademik, pemerhati politik dan laporan-laporan daripada institut-institut kajian telah ditinjau dan disaring untuk mendapatkan idea-idea utama yang dilontarkan terhadap setiap implikasi yang dibincangkan. Bagi menghadapi kesan kegawatan ekonomi ini, negara-negara di seluruh dunia telah melancarkan pakej rancangan ekonomi untuk mengurangkan risiko kegawatan pada masa depan. Malaysia juga mengeluarkan pakej rancangan kewangan sebanyak 250 bilion sekiranya pakej rancangan ini terus bertambah. Jumlah hutang negara akan semakin meningkat dan negara-negara di seluruh dunia tidak dapat lagi menanggung beban hutang yang tinggi. Ini akan membawa kepada situasi yang seterusnya, iaitu negara-negara tersebut terpaksa meminjam daripada institut-institut kewangan dunia yang didominasi oleh elit kuasa iaitu Amerika Syarikat dan China seperti IMF dan lain-lain. Pertama, kesan terhadap penghilangan global. Kerana COVID-19 bermula di China, ia telah menjadi negara pertama yang merasakan kesan virus itu. Salah satu kesan ini adalah pembuatan. Oleh kerana kilang-kilang penyebaran virus terpaksa menutup diri untuk menghentikan penyebaran virus kepada tenaga kerja. Dalam sesetengah kes, kilang-kilang tidak dapat mencari pekerjaan yang mencukupi. China adalah pengekspor terbesar di dunia dan ia membentuk kira-kira 1/3 daripada kapasiti pembuatan dunia. Ini bermakna penurunan dalam pembuatan China akan mempunyai kesan riak di seluruh dunia. Seterusnya, krisis kewangan global. Kesan yang paling jelas setakat ini adalah turun naik besar yang dilihat di pasaran kewangan global, dengan hampir setiap indeks saham global utama jatuh ke dalam pasaran besar. Di Amerika Syarikat, ini telah menghentikan pasaran bull berusia 11 tahun dan telah menyaksikan beberapa saham kehilangan separuh nilai mereka. Di seluruh liga sukan dunia telah menggantung permainan, resort hotel dan kawasan rekreasi telah ditutup. Perayaan juga dibatalkan, sekolah juga ditutup dan perniagaan meminta pekerja mereka untuk kekal di rumah. Semua ini akan memberi kesan besar kepada firma dan pasaran kewangan, bukan hanya sekarang tetapi pada bulan-bulan akan datang juga. Seterusnya, harga minyak dan emas global turun. Harga minyak mentah dunia jatuh pada Isnin berikutan semakin banyak negara menjalankan perintah kawalan bagi membendung penularan COVID-19. Kejatuhan ini sekaligus mengganggu prospek permintaan dan menyebabkan penguncupan ekonomi global. Harga minyak mentah Brent turun kepada Amerika Syarikat $1.09 atau 4% kepada Amerika Syarikat $25.89 satu tong pada 0209 GMT. West Texas Intermediate WTI susut 15 sen atau
0.7% kepada Amerika Syarikat dolar 22.481 tong. Laporan kewangan menunjukkan hasil kerajaan persekutuan berkurang sebanyak 14.88% daripada 264,415 juta pada tahun 2019 kepada ringgit Malaysia 225,075 juta pada tahun 2020. Sumber pendapatan utama negara seperti hasil cukai pendapatan syarikat telah menurun dengan ketara sebanyak ringgit Malaysia 13,686 juta bersamaan dengan 21.47% kepada 50,065 juta berbanding 63,751 juta pada tahun 2019 disebabkan oleh beberapa langkah pengecualian cukai di bawah pakej rangsangan ekonomi dan sekatan operasi kerana PKP. Tambahan lagi, hasil cukai pendapatan petroleum menurun sebanyak RM8,011 juta bersamaan dengan 38.55% berbanding tahun 2019 kerana penurunan harga petroleum mentah dunia. Seterusnya, krisis hutang. Kebanyakan negara terlibat dalam wabak COVID-19 ini telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi secara besar-besaran untuk mengelakkan kegawatan ekonomi. Antaranya, Amerika Syarikat mengumumkan pakej rangsangan ekonomi terbesar sebanyak 2 trilion, diikuti oleh Jerman sebanyak 810 bilion, Jepun sebanyak 500 bilion, negara-negara Timur Tengah sebanyak 47 bilion, Kanada sebanyak 18.8 bilion, Australia sebanyak 17 bilion, Turki sebanyak 15.5 bilion, Korea Selatan sebanyak 13.7 bilion, Singapura sebanyak 34 bilion, manakala Malaysia pula sebanyak 57.76 bilion. China pula sehingga kini belum lagi melancarkan pelan rancangan ekonomi mereka secara komprehensif dan menyeluruh. Kesan seterusnya iaitu perubahan dalam KDNK dunia. Terdapat banyak perubahan yang berlaku dalam KDNK seluruh negara di dunia, antaranya perubahan aliran wang masuk dan aliran wang keluar yang berbeza. Oleh itu, inflasi diimport bertambah disebabkan kejatuhan semua nilai mata wang. Jika masalah inflasi diimport tidak dapat diselesaikan, maka kadar pengangguran dalam negara bertambah kerana tingginya faedah sesuatu barang yang telah dieksport ke luar negara. Oleh itu, negara akan kehilangan daya saing di pasaran antarabangsa dan sektor ekspor negara akan merosot. Kesannya yang terakhir kepada negara, hutang akan melambung naik dan peningkatan taraf hidup rakyat. Kesan yang terakhir ialah berlaku masalah dalam politik dan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan menjamin kestabilan politik dan sosial dalam sebuah negara. COVID-19 telah menjejaskan penambahan aktiviti pengeluaran yang sepatutnya mencipta peluang pekerjaan kepada masyarakat. Keadaan ini juga akan menyumbang kepada penambahan pengangguran negara. Oleh hal yang demikian, anggota masyarakat tidak mampu memperoleh pendapatan yang tetap dan tidak mampu memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing. Situasi ini pastinya tidak mampu menjamin kes jenayah yang semakin meningkat seperti kecurian, rompakan, ragut dan pecah rumah dalam rakyat. Langkah menangani wabak COVID-19. Antara langkah yang pertama ialah melalui peranan kerajaan. Kerajaan telah melakukan tindakan awal dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP demi membendung wabak merebak dengan lebih teruk serta memastikan sektor kesihatan awam dalam keadaan terkawal. Langkah seterusnya ialah kerjasama antarabangsa. Negara-negara perlu bekerjasama secara berkesan dalam pertukaran maklumat, sumber dan pengalaman untuk menangani pandemik ini. Kerjasama ini termasuklah dalam bidang penyelidikan vaksin, pembangunan rawatan dan strategi penanggulangan COVID-19. Langkah seterusnya, pembangunan dan pengedaran vaksin. Program vaksinasi perlu dipercepat di seluruh dunia untuk mencapai imuniti kumpulan yang mencukupi. Negara-negara perlu bekerjasama dalam pembangunan pengeluaran dan pengedaran vaksin untuk memastikan akses yang saksama dan menyeluruh. Dan langkah akhir sekali, pengetatan kawalan sempadan. Kawalan sempadan perlu diperketatkan bagi mengurangkan risiko penyebaran virus melintas sempadan antarabangsa. Ini termasuklah pengujian yang ketat,
kuarantin yang berkesan dan pemantauan kesihatan bagi pelancong dan pendatang. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.